Di a'amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'di. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan dengan firman, sesungguhnya aku tidak mensia-siakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki atau perempuan, kerana sebahagian kamu adalah keturunan daripada sebahagian yang lain. Dalam ayat yang lain juga Allah sebut, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl ayat yang ke-97. Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dalam ayat ini Allah sebut falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Baik yang beramal soleh itu lelaki ataupun perempuan, Allah bagi tahu falanuhyiyannahu, kami akan memberikan mereka kehidupan yang baik. Nah, bila kita berjuang di jalan Allah, insya-Allah Allah akan memberi dan akan memperkenankan apa juga permintaan kita, dan Allah akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik di dunia, apatah lagi di akhirat, insya-Allah. Tugas perempuan yang ketiga ialah dalam firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, agar mengerjakan sesuatu perbuatan. Ini ditujukan kepada seluruh kaum muslimin, baik dia lelaki maupun wanita tanpa terkecuali. Pengecualian akan timbul apabila memang ada suatu dalil yang menunjukkan demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitabi may ya'malu su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberikan pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat lindungan, dan tidak pula penolong baginya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah An-Nisa ayat 123. Nah, jadi yang ketiga, Allah bagi satu perjanjian bahawa dalam Al-Quran perbuatan yang dilakukan itu hendaklah ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bukan hanya angan-angan semata, dan perbuatan itu adalah bukan perbuatan yang maksiat. Maka selama niat dia betul dan selama perjalanannya tidak bercanggah di dalam agama Islam, maka selama itulah Allah memberi janji kehidupan yang baik, sama ada ianya lelaki maupun wanita. Al-Quran juga menyamakan kaum wanita dengan kaum lelaki dalam bidang kewajipan dan dalam mendapat pujian. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maknanya yang buat kebajikan ni, sama ada ianya lelaki ataupun perempuan, kedua-duanya mendapat sanjungan dan mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini digambarkan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-35. Allah berfirman, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahunna wal hafizati
wazakirin Allah katsira wazakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Nah, ini di antara ciri-ciri keindahan ataupun dia panggil sastra Quran. Nah, itu sebab kalau orang mengaji sastra Arab ni, dia baca Quran tu indah sebab dia bukan ciptaan manusia. Allah yang ataupun yang menurunkan dia, bukan yang diturunkan kepada Nabi kita besar Muhammad SAW. Sebab kadang-kadang kita jumpa dalam surah tu semuanya ujung tu waw nun khashi'un muslimun. Nah, apa lagi? Kadang-kadang disebut juga ya dengan mim, adabun alim. Kan? Kadang-kadang bila dal semua, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Begitulah keindahan Islam. Nah, ataupun keindahan Al-Quran. Dalam ayatnya Allah sebut muslimina muslimat, mukminina mukminat, qanitina qanitat. Cantik dia punya susunan. Shadiqina shadiqat, sabirina sabirat, khashiina khashiat. Semua alif ta di belakang dia. Okey. Yakni Allah kata sesungguhnya lelaki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah akan menyediakan untuk mereka, yakni lelaki dan wanita itu, keampunan dan juga pahala yang besar. Nah, jadi kalau laki buat benda baik, Allah bagi pahala besar. Kalau wanita pun buat perkara yang baik, Allah sediakan juga pahala yang besar. Okey. Kemudian yang seterusnya, bahawa kaum wanita diwajibkan mentaati suaminya dalam batas-batas yang patut serta menunaikan hak suaminya. Yang disebut tadi bahawa walaupun di depan tadi Allah menyebut sampai pada peringkat lelaki perempuan dia nak berjihad ke jalan Allah, dibenarkan dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu, tetapi dalam masa yang sama di antaranya jangan sampai meninggalkan ataupun mengabaikan naluri dia ataupun tugas dia sebagai seorang wanita. Sampai pada peringkat kaum wanita diwajibkan mentaati suaminya selama perkara itu adalah perkara yang baik. Saya bagi contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah. Di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir disebutkan oleh para ulama dan juga berdasarkan kepada mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wanita diwajibkan mempelajari fardu ain. Okey. Namun demikian wanita tersebut dilarang ataupun haram dia keluar daripada rumah walaupun tujuan dia dengan mempelajari fardu ain apabila suami dia mampu mengajar dia dalam bab fardu ain sampai pada peringkat bab haid, bab nifas, bab akidah, bab akhlak. Saya bagi tuan-tuan sebagai satu contoh di dalam Islam. Ni peringatan kepada wanita. Disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, kalaulah contohnya tadi maghrib berlaku pada pukul maghrib berlaku lebih kurang dalam jam 7.25. Okey. Tiba-tiba
wanita dan juga tuan-tuan yang ada anak dara dan ada isteri, tiba-tiba wanita tersebut ada 5 minit sahaja lagi ataupun lebih kurang 7 minit sahaja lagi, darah haid dia dah dah bersih dah, maka ketika itu diwajibkan dia dengan seberapa segera untuk mandi janabah dan terus melaksanakan sembahyang, walaupun dalam bab sembahyang itu sempat hanya takbiratul ihram sahaja. Contohnya bila mana dia takbiratul ihram, Allahu akbar kabira, lepas tu dia dengar di masjid ataupun di surau Allahu akbar, maka wanita tersebut dia wajib meneruskan sembahyang dia. Bukan setakat sembahyang maghrib itu sahaja, malah dia wajib qada zuhur dan juga asar tadi. Demikian juga kalau berlaku pada waktu subuh. Kalau katakanlah pada waktu subuh ni, contohnya habis waktu subuh pada 7.05 minit. Kemudian pada pukul 6.45 dah habis dah darah haid dia. Dia tak boleh, tak apalah, dia kata tunggulah sekejap lagi mandi tengah hari. Dah wajib mandi dengan segera dan sembahyang subuh, kemudian wajib qada isya dan maghrib itu. Sebab tuan-tuan yang selama ini yang tak belajar lagi, ustaz saya dulu tak ada qada lah ustaz kan? Dah itu diajar dalam bab kitab fiqh. Sebab saya mana-mana pengajian muslimat, saya mencadangkan anak dara ni ataupun perempuan ni, saya wajibkan supaya memiliki kalender peribadi. Sebab perempuan dalam bab ni terlalu ringan. Saya bagi contoh bahawa haid dia habis pada pukul 2.30 pagi. Tanggunglah ustaz, besok jalan mandi pagi. Dah malam tu juga wajib mandi sebab waktu isya masih ada, dan wajib dia qada maghrib dan juga waktu asar tersebut. Inilah kadang-kadang yang banyak kekeliruan dalam Islam. Lalu kalau suami dia boleh mengajar bab fiqh, boleh mengajar bab tauhid, boleh mengajar bab akhlak, bini dia nak keluar juga belajar pergi tempat lain, haram hukumnya. Tetapi kalaulah yang suaminya tak mampu nak mengajar, kemudian dia tak boleh, tak mampu nak mendatangkan ustaz mengajar dekat rumah dia dalam bab fardu ain, maka ketika itu perempuan tersebut boleh keluar daripada rumah walaupun tanpa seizin suaminya. Dan si suami itu kalau dia larang isteri dia keluar rumah untuk belajar fardu ain, maka haram hukumnya bagi lelaki tersebut untuk menahan ataupun tidak membenarkan keluar isterinya daripada rumah tersebut untuk belajar bab fardu ain. Tapi lepas belajar dia tak boleh pula merayap. Katakanlah pengajian muslimat selalunya pukul 5.30 sampai 6.30. Pukul 7.30 tak balik lagi. Suami dia tanya kat mana ni? Dia kata lah terlajak tadi bang, pergi Giant Sat. Yang hak tu haram hukumnya. Ini kita kena belajar dalam bab-bab kefarduan. Itu sebab tuan-tuan jadi rahmati Allah, kalaulah kita baca dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir, maka betullah tergambarlah apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Ni dekat dah ni, bulan depan ke bila? Isra' wal Mi'raj. Cuba tuan-tuan imbas kembali tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj apabila suatu hari datang Sayyidina Ali dan juga Sayyidatina Fatimah. Ketika itu sampai ke rumah Nabi, Nabi dalam keadaan menangis sedih dan terisak-isak. Lalu ditanya oleh anak dan juga menantu baginda, apakah kiranya gerangan yang ditangiskan, yang disedihkan oleh Rasulullah? Maka Nabi menjawab dengan panjang lebar, kalau saya tak silap 7 ataupun 9 perkara, jenis-jenis wanita
dan memang Nabi tengok di dalam neraka kebanyakannya adalah kaum wanita di antara penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Aisyah menjawab, adakah mereka tidak sembahyang? Nah, lalu apakah dosa mereka? Ada disebutkan dalam kitab tersebut. InsyaAllah mana-mana ustaz dia akan sebutkan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj yang dilihat oleh baginda, bahawa kebanyakan di antara penghuni neraka itu adalah di kalangan wanita, di antaranya ialah dengan tidak mentaati suami-suami mereka. Sebab dalam hal ini disebutkan oleh para ulama, kaum wanita diwajibkan, bukan disunatkan, bukan diharuskan, bukan dimestikan, diwajibkan. Maknanya bila diwajibkan, tidak taat mendapat siksa yang amat keras daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Nabi menyebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi kata, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu zaujata an tasjuda li zaujiha." Nabi kata, kalaulah seandainya aku menyuruh seorang sujud kepada seorang, niscaya akan kuperintahkan istri itu bersujud kepada suami. Nabi kata, kalaulah diizinkan manusia sujud kepada manusia. Seperti mana dalam bab ajaran agama yang lain, kadang-kadang kalau dia tak cium pun kaki suami dia, bila datang-datang nak mohon restu, dia kena pegang kaki suami, lepas tu cium tangan tersebut. Kita dalam agama Islam tidak diajar demikian. Bahkan bukan setakat sujud, rukuk sekalipun, beri penghormatan kepada seseorang, ulama mengajarkan kita boleh tunduk tapi jangan sampai kepada had rukuk. Kita boleh menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan oleh kerana tuanya ataupun pangkat dia ataupun kedudukan dia. Kita dibolehkan menundukkan kepala sebagai penghormatan, tapi selama mana tidak sampai kepada batas-batas had rukuk, apatah lagi sujud, maka diharamkan dalam Islam. Maka Nabi kata, isteri ni dia punya tanggungjawab dia kepada suami dia. Hendaklah bahawa kalaulah Nabi kata boleh manusia sujud kepada manusia, maka kata Nabi, aku suruh perempuan itu supaya mereka sujud kepada suami mereka. Itu sebab tuan-tuan, dalam hal ini kalau kita nak ikut suami dalam rumah tangga, kalau kita nak ikut contoh JKKK kalau kampung, kalau kita nak ikut contohnya YP di sebuah kawasan, ataupun kita nak ikut menteri di sesebuah daerah, maka hendaklah berpandukan kepada ayat Al-Quran. Kalau tidak, nanti kita akan menyesal di dalam akhirat. Na'udzubillah min zalik. Sebab tuan-tuan, Allah bagi amaran dah. 1400 tahun yang dahulu Allah dah sebut, tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 167, 166, 167 lebih kurang sana. Apa dia Allah kata? Idh tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa rawul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Kata Allah Ta'ala ketika nanti di padang mahsyar, tabarra'al ladzina tubi'u, melepaskan diri orang yang diikut, minal ladzina taba'u, daripada yang mengikut dia. Siapa? Warawaul adzaba, dan ketika itu dia melihat siksa Allah Subhanahu wa taala, wa taqatta'at bihimul asbab, maka terputuslah di antara mereka asbab tadi tu ataupun sebab musababnya. Maka orang yang diikut tu dia pi habaq, dia kata cukup sampai di sini, minta maaf aku tak boleh tolong kamu. Sebab tuan-tuan, kita nak ikut orang, nak pilih orang, nak sokong orang, kita kena tengok adakah dia melaksanakan titah perintah Allah. Kalau kita ikut-ikutan, kita tengok orang lain ikut, kita pun ikut. Kita tengok orang lain pangkah, kita pun pangkah. Kita tengok orang lain sokong, kita pun sokong, tanpa kita melihat panduannya.
tuan-tuan, adalah sesuatu yang amat besar apabila ada anggapan ataupun pandangan dia kata tak ada kena mengena kerja dunia ni dengan akhirat. Itu sesuatu pandangan yang cukup besar kesalahannya. Cuba tuan-tuan habaq apa dia benda kat dunia ni yang tak ada kena mengena dengan akhirat. Nak pergi tandas pun Allah ajar, Nabi ajar kita masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Ni nak pergi naik kuda yang kita bayar 5,000, 6,000, 8,000. Jangan kelojoh sangat, jangan lupa Nabi kita ajar bismillahi ataupun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma jannibna wa jannibis syaitana ma razaqtana wa qina adzabannar. Apa dia? Kita nak pandu kereta, konon-kononnya kereta ni besar ni. Tuan-tuan, jangankan kereta, lori pun terbalik. Itu sebab kita bagaimanapun canggihnya kereta kita, tuan-tuan, kalau ingat kembali 2-3 bulan lepas, apa namanya, wish dengan Alphard. Nah, jalan nak pergi nu, Lebuh Raya Semanggul nu. Nah, bukan bertempur macam ni, dua-dua dari belakang. Alphard, tuan-tuan, bukan harga 50,000. Ya, canggih punya kereta pun kemalangan. Itu sebab kita diajar sebagai seorang hamba Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allah mengajar kita macam apa jua dalam pekerjaan ni, kita tidak terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, maka termasuklah dalam kehidupan kita ni Allah bagi satu panduan yang mana nanti di hari kiamat orang yang kita ikut dengan orang yang mengikut tu. Nah, orang yang mengikut ni dengan orang yang diikut ni, nanti di hari kiamat dia akan melepaskan diri daripada orang yang mengikut dia. Dia tak bertanggungjawab. Bukan setakat manusia. Di kalangan Nabi sendiri, kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah, bahawa ada umat pergi jumpa Nabi Musa, pergi jumpa Nabi Sulaiman, pergi jumpa Nabi-Nabi yang lain, nak minta syafaat, nak minta tolong. Pun Nabi dia jawab pada tuan-tuan. Contoh di antara beberapa Nabi yang dijumpai nanti di padang mahsyar, contohnya di kalangan ialah Nabi Adam alaihissalam. Ada manusia jumpa, dia kata anta abul bashar. Dia kata engkaulah bapa kepada segala bapa manusia, engkaulah nenek moyang kami, dan engkaulah asbab wal musabbabnya kami dilahirkan ke dunia. Dia kata la ni kami nak minta tolong kepada engkau. Dia kata apa? Tunggu sah, aku pun belum tentu lepas lagi. Kamu tak ingatkah ketika aku dulu bersenang-senang di dalam syurga, oleh kerana aku mentaati perintah ataupun permintaan isteriku Hawa, akhirnya dengan aku sekali kena londeh daripada syurga dan dicampakkan ke atas muka bumi. Tu perhitungan tu, saya pun tak tahu selesai kadang, kata Nabi Adam alaihissalam. Macam tu juga ketika mana manusia berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, sebagai sahabat teman Allah. Muhammad digelar sebagai Habibullah, kekasih Allah. Ibrahim Khalilullah, gelaran dia, pangkat dia. Macam orang lain orang panggil Tan Sri, Datuk Sri, kan? Tu kira gelaran dia, rapatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi dia gelaran Khalilullah. Pun